Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah bersedia? Saya baru je buka live. Anda sekalian, hari ini Isnin, agak hujan, tak lama sangat, tetapi dengan guruh kan, dengan petir semua tadi, risau juga. Tapi alhamdulillah dah berhenti sekarang. Saya akan bersama dengan anda lebih kurang 15 minit ni untuk menceritakan perihal inflamasi dalam badan kita yang menyebabkan ramai daripada kita tak sedar. Sebab inflamasi yang saya nak cerita malam ni tak semestinya sampai bawa demam dan sebagainya, walaupun boleh sehinggakan demam, sakit, orang kata apa, urat-urat semua ni habis, rasa perit sangat kan. Tetapi ada kes-kes yang sentiasa ada je. Macam kita tak nak nasi tu, kita orang kata bagi suam-suam sejuk macam tu. Okey. Dan kebetulan kalau saya lupa, nanti saya nak kena cerita tentang satu blood test yang kita lagi sekali patut buat kalau kita rasa macam ni. Namanya CRP test, ya. C reactive protein. So yang ni kalau saya terlupa pun you ingat balik. CRP ni patutnya kita buat kalau badan kita rasa tak sedap lah, dah lama sangat. Sambilan you ambil peperiksaan darah yang lain tu, minta doktor buat CRP. Jangan bawah pula, jangan atas. Kalau dia tinggi atas daripada 3 mg per liter tu, tak apa, unit tu nanti discuss dengan doktor you. Yang penting dia kena kata, encik atau akak tak ada masalah inflamasi dalam badan. Walaupun setengah daripada kita badan nampak inilah best, cantik semua, segar bugar, tetapi dalam dah mula ada api, dah menyala dah. Cuma dia belum betul-betul menyala sampai keluar kat bahagian sendi, sakit-sakit seperti sampai penyakit autoimun ataupun semudah-mudah penyakit acne. Tahu acne? Jerawat sikit-sikit, gatal-gatal kulit. Ataupun kalau serius sampai tak boleh bergerak, kaki dah keras, badan dah rasa macam menyucuk-nyucuk. Selalu orang explain macam tu lah, menyucuk-nyucuk, rasa macam orang kata apa, macam lepas ditumbuk tu, orang panggil apa, besok lusa je bau rasa sakit. Apa orang utara kata apa, bentan. Tahu bentan tak? Hari ni kena pukul, esok baru bau rasa dia punya ketatnya atau sakitnya badan tu. Baik. So yang mana baru masuk, sila tekan like, love dan kalau boleh subscribe. Kalau sudi, saya cuma mohon anda, yang paling saya mohon ialah sharing. Sebab dengan share sajalah kita dapat memanfaati, memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu walaupun seorang yang tunggu kita nak dengar dan you peringatkan dia, Masya Allah. Terima kasih banyak kerana sudah join. So kita mulakan lagi sekali permukaan. Mula tadi saya cerita tentang CRP punya knowledge. Ramai yang tak tahu tu kan, CRP, C China, R Russia, P for Penang. Minta tu. Alright. Jadi kita kena tahu at least 10 kenapa yang benda ni boleh berlaku, dan kita mulakan daripada apa-apa yang you dengar ni. Ada sebagainya you dah tahu, tetapi banyak juga yang belum tahu. Contoh, you tak akan tahu yang rupa-rupanya ada satu hormon yang inilah kadang-kadang kita rasa macam kita tu tak ada kena pukul, tak kena bakteria, tak kena luka apa-apa, jadi tidak ada sepatutnya kita badan tu jadi sakit. Tetapi rupanya kita tak cukup hormon, satu nama atas daripada buah pinggang tu namanya kortisol. Yang ni yang sebenarnya sebab utama ramai yang tak tahu. Kortisol ni selalu Tuhan bagi kerja dia ialah untuk menangani masalah inflamasi. Maksudnya kalau dia perlu jadi bengkak, dia perlu jadi merah, dia perlu berbisul, ada nanah, dah semua tu sakit, tak boleh bergerak semua, untuk memberi kawalan ataupun dia panggil memberi protection, ya, supaya dia dapat membantu menjaga supaya tempat tu tidak lebih teruk. Itu tujuan kenapa adanya inflamasi. Dan kortisol adalah pemain utama dalam badan kita yang menyebabkan kita boleh bila datang radangan tu, inflamasi semua tu, white blood cell semua datang semua cantik, jadi dia boleh mengawal keadaan. Tetapi kalau terlalu kronik kita punya inflamasi,
dah habis satu demi satu, bahagian badan dah clear, datang bahagian belakang pula, belakang tak baik lagi, datang bahagian lutut pula, lepas tu naik ke kepala balik. Kalau fizikal tak apa pula. Yang paling dahsyat, kortisol ni keluar lebih-lebih lagi waktu kita cepat. Jawab, ni semua dah pandai ni. Saya kena tengok you boleh jawab tak ni. Mesti jawabnya kalau dah stres, betul tak? Kalau you dah stres, yang ni memang akan jadi satu lagi isu, sebab kortisol akan membanjiri macam kita kena diabetes, insulin tinggi, tapi lama kelamaan insulin tak boleh pakai. Nah, jadi berlaku juga dalam body kita. Kortisol ni untuk menjaga inflamasi bagus. Dah habis 3-4 hari dah lega, hilang bengkak, hilang merah, hilang panas, dah boleh gerak balik siku ke, katakan kena kat bahagian lutut ke, contoh. Okey. Tetapi bila dia selalu sangat kita dalam keadaan bukan fizikal, saya kata tadi, dalam keadaan mental ni dia kita tak tahu 3 hari boleh baik ke, 3 minggu ke, setengah orang 3 tahun, setengah orang 30 tahun punya cerita masih lagi dendam lagi. Habis macam mana? Dia kortisol tu sentiasa ada je. Bila sentiasa ada, lama kelamaan dia macam insulin resistant. Tahu tak? Maksudnya insulin banyak tapi tak boleh pakai. Sekarang kortisol banyak tapi tak boleh pakai. Maka dia keluar lagi, lama-lama dia letih, maka shutdown. Tahu shutdown tak? Jatuhnya kortisol, tak cukupnya kortisol nanti, itu yang menyebabkan inflamasi berlarutan. Susah sangat nak baik. Dah berbelas tahun masih lagi sakit je kerja. Faham? Dan bila jumpa doktor, yang sedihnya cerita macam ni malam ni ialah ramai, termasuk saya sebagai doktor pun, kalau dapat kes macam ni pening kepala, kita gelik kepala, tak tahu nak cari sebab kat mana. Sebab kadang-kadang dah lupa tapi tersimpan lagi di sanubari tu. Itu yang bahaya, luka lama berdarah kembali tu. Nombor 2 ialah apabila you bermasalah alergi. Kita ada alahan dan kadang-kadang kita tak tahu, dan kita rasa macam sikit sangat sebab dia tak lebih pada cirit-birit saja, gatal-gatal saja. So you ingat macam biasalah. Maksudnya kadang-kadang you rasa macam makan terlebih ke apa. Tetapi ramai orang yang alergik seperti kepada susu, betul? Casein tu, ataupun ada yang alergik kepada gluten, gandum-gandum semua ni. Ramai rakyat kita di Malaysia ataupun di Asia ni, selalu saya kata kita tak banyak masalah sangat. Yang gluten ni banyak masalah yang kena. Apapun, kita juga boleh alergik kepada alam keliling, maksudnya alam sekitar kita yang bergabuk, yang berasap, yang ada banyak racun-racun, pun boleh. Kulit kita melalui hidung kita, melalui paru-paru kita, boleh menyebabkan dia sampai ke dalam darah, boleh menyebabkan alergi. Lepas tu setengah orang tak boleh tahan setengah-setengah pokok, setengah-setengah daun, dia tak boleh pegang, tersentuh semua. Jangan melawak, sebab ini pun boleh menyebabkan inflamasi. Saya kata tadi, penyakit autoimun pun, apabila body kita ni selalu diacah dengan stres ataupun dengan pressure lah dalam hidup kita ni, sentiasa macam tertekan je selalu kan. Lama kelamaan sel kita pun jadi huru-hara. Dalam tu dia dah mula tak kenal diri sendiri. Bila dia tak kenal diri sendiri, itu yang dipanggil autoimun. Pernah dengar thyroid kan? Masalah stomach ni yang orang panggil IBS, irritable bowel syndrome, masalah celiac disease, Crohn's disease, SLE, lupus, psoriasis. Pernah dengar semua tu kan? Itu antara bila body kita tak kenal, dia akan attack. Bahayanya alergi ni, isu yang kita risau ialah dia bukan sama rata. Setengah tempat dia lebih, setengah tempat dia kurang. Contoh, kalau dia alergi bahagian sinus, bersin-bersin gila betul, habis lendir-lendir ni keluar kan. Tapi bahagian lain masih okey. Tapi kadang-kadang setengah orang tu bahagian sendi je dia attack. Sendi dia attack. Tapi yang dahsyat tu kadang-kadang semua tempat generalize pula tu, dengan kulit gatal semua. Itu yang kesian sangat tengok kes-kes inflamasi ni kan. Seterusnya ialah bila you ada bakteria-bakteria yang suka menyorok. Dia duduk lama-lama seperti virus tu, termasuklah corona semua ni. Kadang-kadang dia boleh duduk jenis lama ya, flu virus ni. Bila tiba musim dia, sebab tu di negara luar bila winter dia dah mula risau. Sebab apa? Matahari pun tak kena, vitamin D pun tak cukup, dia jadi menyala balik kan.
Lepas tu nombor 4 pula ada cerita tentang gut inflammasi. Inflamasi dalam usus kita, seperti mana you pernah dengar SIBO, small intestine bacterial overgrowth tu. Maksudnya sepatutnya dia tak ada kat small intestine, dia tunggu kat dalam big intestine, dia orang kata apa, melewar, dia lari naik ke small intestine, kat situ pula dia bermaharaja lela, dia jadi beranak pinak ramai kat situ. Itu menyebabkan you akan bermasalah pencernaan. Ini satu cerita. Saya akan boleh dapat selalunya constipation, sembelit, atau setengah orang dapat gastric, setengah orang dapat ulcer of the ni lah, peptic ulcer, sampai kadang-kadang sampai dah berdarah-berdarah pula. Jaga baik-baik. Jadi kat sini saya nak supaya tak lupa bagi tahu kat you, cuba ingat satu sayur yang pernah saya cerita dulu, iaitu gobis. Boleh ingat tak gobis? Cabbage. Yang saya ajar kita buat sauerkraut tu kan, yang garam, gobis, lepas tu ditutup rapat-rapat lebih daripada 5 hari, dah boleh makan dah. Yang tu kalau you amalkan boleh baik, insya-Allah, inflamasi bahagian pencernaan ni. Ataupun kalau you suka kimchi pun tak apa, you suka ambil apa lagi ya, tempe, yes, very good. Dan kalau you nak ambil jus yang dibenarkan, yang kat sini wheatgrass juice saja yang boleh kita galakkan you ambil. Okey, glukos dan sugar lagi satu lagi bahan yang ramai tadi dah tulis pun dah pandai dah. Saya tengok apa Jet Li tulis, Kamariah pun dah masuk, Maizun pun dah masuk, Jowen, Robin daripada Sabah lagi tunggu ni cerita ni. Anda tahu sangat-sangat gula ataupun glukos is out. Okey, completely D&D diet. Sebab itulah nasib baik kita pun dalam landasan yang betul lah tu. Gula dan benda-benda yang refined carbohydrate, susu, dan terlalu banyak daging yang berat-berat yang bukan organik. Kalau kita makan memang bahaya sangat. Sebab apa? Dengan gula dan susu semua ni, dia punya kerja yang menakutkan ialah dia suka ganggu lapisan dalam pembuluh darah. You kalau tengok pembuluh darah, terutama sekali bahagian-bahagian ke jantung ataupun ke mana-mana saja, bila dia dah mula macam kertas pasir, dia kacau, maka dia boleh luka. Bila luka tu, itu yang LDL terjun terus nak bantu, nak tutup semua tu, jadi tebal sikit tu. Lama-kelamaan datang pula kalau tak cukup HDL, dia tebal, lama-lama blok. Ini disebabkan orang ingat cuma kolesterol kita makan. Tak, jawapannya ialah gula. Alright, baik. Lepas tu memanglah kalau kita terlalu gemuk, menjadi masalah juga. Inflamasi senang pada orang yang terlalu banyak fat dalam badan dia, ataupun mereka yang banyak ada kecederaan lama masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu, dia cukup ligat, luka sana patah sini, masuk hospital, keluar hospital. Ni kadang-kadang kat kampus you lah hero, tapi lepas you kerja habis, badan you jadi macam keras, nampak tak lincah lagi dah. Okey. Dan orang yang ada masalah bile, masalah empedu, ini yang seringkali dia dapat komplain sakit sebelah kanan perut dia, naik ke dada, naik ke bahu, sampai ke belakang urat pelikat sebelah kanan. Okey. So seringkali kalau ni berlaku, you kena check sama ada you ada block ke you punya bile duct tu, you punya empedu pundi untuk simpan bile tu, ada tak dia punya penyambung dia tu dah di blok atau tidak. Ni selalunya orang akan menyebabkan satu badan jadi inflamasi nanti. Baik, siapa yang tak cukup matahari ataupun tak cukup ambil vitamin D, itulah saya kata memang berbalik-balik kepada vitamin D juga. Dia macam one of the most orang kata apa, dia bukan vitamin, dia sebenarnya hormon tau. So dia mainkan banyak peranan. Kalau dia tak cukup, memang badan kita rasa tak best. Omega 6 banyak sangat dalam badan kita. Minyak-minyak yang recycle ataupun ambil daripada minyak-minyak bijirin yang daripada macam sunflower atau canola oil semua kan, saya dah kata yang trans fat tu. Kecuali kalau you patah balik pada minyak kelapa, minyak olive atau minyak kelapa sawit, alhamdulillah. Dan kat sinilah kita kena tolong bantu dengan omega 3. Omega 3 mententeramkan omega 6. Omega 6 tu menyebabkan apa? Menyebabkan inflamasi. Jangan main. Okey.
So omega 3 yang selalu kita masuk dalam DND 369 Sachainchi oil tu kan, dia menggantikan minyak ikan. Alhamdulillah. So jangan lupa ya. Environment, saya dah kata tadi, hati-hati dengan apa yang you terdedah. Makan terlalu kerap pun menyebabkan badan boleh jadi inflamed. Makan acap kali sangat, sikit-sikit makan, 2 jam tak sampai, baru lepas lunch dah lapar, pukul 3 pun belum dah goreng pisang pula lagi. Malam dah makan pukul 7.30, 8 dah tutup kedai, tak tutup kedai, pukul 10.30 roti canai mamak 2 biji telur, dipanggil roti jantan pula tu. Habis tak kena teh tarik, tak boleh pula jalan. Okay. Vegetable yang selalunya you suka, yang menghijau pun tak cukup dalam badan, memang boleh kena. Dan kalau you suka sangat makan iron supplement, jaga baik-baik. Fe tu, ferrous sulfate, semua tu jaga baik-baik. Okey, orang perempuan masa nak beranak okey lah, masa mengandung okey, tapi kalau biasa-biasa jangan suka kepada iron, sebab iron ni kalau lebih sangat akan menyebabkan body kita jadi inflame. So sekali lagi, jangan lupa ambil CRP test ya. Okey, sekarang tiba masanya last 5 minutes, apa nak buat? Solusi lah kita kena bagi. Nombor 1, tidak bukan ialah vitamin D. Jangan malu, kena matahari, tolong sebanyak mungkin. Kalau tidak, ambil suplemen D3K2 yang ada dalam Santera yang kita buat. Kita buat sebab kita tahu kita tak cukup. Saya orang yang pertama akan ambil benda-benda seperti D3K2 ni. Brandnya nama Santera, ataupun you nak ambil kat farmasi pun boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan bukan yang bukan yang sintetik. Okey, baik, jaga baik-baik. Avoid allergy, jangan cari pasal makanan-makanan yang allergic. Kalaupun you rasa you boleh lawan kuat sikit, you kata gatal je sikit, cirit-cirit je, tak salah. Okey, sebab dalam badan tu dah mula sengsara nanti. Lepas tu kalau you senang dapat infection, tengok-tengok demam sikit-sikit MC je kat tempat kerja tu, you kena check betul-betul satu badan apa jadi kat you sebenarnya. Lepas tu ada satu yang you boleh copy kat sini untuk meningkatkan balik badan tu supaya bertahan lama. Saya tak ada benda ni, you kena pergi farmasi. Namanya zinc L-carnosine. Boleh tulis tak? Zinc, Z-I-N-C, zinc L, ada seorang dua boleh tulis ke? Zinc L-carnosine, C-A-R-N-O-S-I-N-E. Yang ni zinc L-carnosine ni memang terkenal. Orang-orang yang sakit macam ni dia boleh bantu. Okay, lepas tu vitamin E, yang ada kat E Sachainchi oil tu pun boleh, yang baru kita buat tu, sebab tu kita tambah E. E tu bagus untuk ni lah, awet muda, skin care semua. Tapi untuk lawan radangan macam ni pun vitamin E terkenal. Okay, you boleh ambil tocopherol, tapi kalau siapa yang boleh ambil tocotrienol pun bagus. Okay. Lepas tu siapa yang rajin puasa, Alhamdulillah, is one of the best. Kurangkan semua benda-benda bergula ataupun bernasi, bertepung, semua yang ada refined carbohydrate out. You boleh buat cepat, you boleh baik cepat. Sambilan tu puasa macam biasa, Isnin, Khamis. Okay, kalau nak tambah sehari lagi masa hari putih. Lepas tu sentiasa galakkan ambil turmeric. Apa tu dipanggil ginger, turmeric tadi, kunyit dengan black pepper lah. Kunyit kena berganding dengan black pepper kan, lada hitam. Lepas tu ginger, halia. Okey, kalau pergi, saya kata kalau you ada tempat yang ada jamu yang jual benda ni, minta dia buat cepat. Okey, kat Indonesia semua hotel breakfast ada supply ni, dia punya jamu tu. Lepas tu omega 3 saya dah kata tadi, jangan lupa. Lagi, kalau you terlalu sakit, umpamanya gout ke, ada uric acid tinggi, ataupun arthritis yang tak baik sampai dah berpuluh tahun dah, tolong ambil RX9 dengan 10, itu untuk gout, RX9 dengan 11 untuk arthritis. Bila dah baik, lega, you tukar dos tu kurang, lepas tu you bergantung balik dengan yang alami tadi, seperti vitamin D3 tu wajib all the time, omega 3, lepas tu turmeric, kunyit, lepas tu saya kata apa, halia. Okey, ada lagi yang boleh you bantu. Kalau pergi supermarket, cari buah cherry, ataupun ada jual dalam botol yang organik tu, dia tulis tart cherry, T-A-R-T
buah cherry yang warna ungu tu. Yang tu ramai orang amal hari-hari. Dan dia kalau tak ada ni, dia ambil celery. Macam saya celery lah, tapi saya ingat tak cherry ni sedap sikit. Siapa tak biasa celery, dia tak minat nanti. Tapi saya bubur bee sweet, okey, boleh minum 2 titik je bee sweet tu. Lepas tu siapa yang ada tanam pokok moringa ke, silakan. One of the best untuk kita buat smoothie, buat ulam, semua boleh. Lepas tu cayenne tu macam chili ataupun bell pepper tu boleh. Lagi satu, ambil habatus sauda dalam bentuk, kalau saya tu buat dalam bentuk haba jela, kan nak lawan virus semua tu. Tu juga bantu untuk lawan inflamasi. Saya dah bagi banyak ni. Sampai ujung sekali, cloves tu apa? Alba ke cloves? Yalah kan, yang macam bintang kecil-kecil ujung tu, alba. Okey. Dan jangan lupa kopi yang kita buat, royal coffee, yang dalam tu kopi tu sendiri boleh mententeramkan inflamasi, kafein tu, dan ada ginseng dan ada lingzi sekali. Alhamdulillah. Dan kita ada sacha inci punya leaf food dalam tu. So alhamdulillah lah, semua yang kita buat tu Tuhan bagi rezeki. Ini semua saya tak pandai, tapi saya merasakan ini sebagai hidayah. Kalau Tuhan nak bagi itu, kita mohon sampailah. Okey. So saya mengharapkan anda dapat sikit sebanyak malam ni untuk you meneruskan perjuangan hidup. Jangan putus asa. Apa pun you buat, ada setengah orang baik cepat dalam seminggu 2, ada setengah orang 2 bulan 3 bulan baru nampak beza. So jangan nak persamakan semua. Okey. Alright. So kita jumpa lagi di waktu yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda saya doakan bahagia, akhirat anda syurga, dan jangan lupa lepas all the time, let go and feel good. Okay, promosi masih berjalan seperti biasa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.